Wow, itu antara salah satu tarikan pelancongan yang cukup ikonik di negeri Melaka lah. Kalau anda berkunjung, bolehlah pergi ke Museum Kapal Selam untuk kita merasai sendiri pengalaman berada di dalam kapal selam. Mana nak dapat kecuali di negeri Melaka, di Pantai Kelebang. Baik penonton, seperti yang kita sedia maklum, negeri Melaka ini sememangnya cukup terkenal dengan kepelbagaian budaya yang cukup unik. Jadi hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita untuk kita mengenali lebih lanjut berkenaan sejarah dan juga kaum-kaum yang terdapat di negeri Melaka. Apa antara keunikannya? Kita bertanya dengan orang pakar lah, iaitu Puan Ezlina Alias, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Hari ini kami cukup teruja lah dapat bersiaran dari negeri Melaka, negeri yang cukup bersejarah, kaya dengan pelbagaian kebudayaannya. Jadi hari ini kita nak perkenalkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menonton sekarang ini, apa antara kaum-kaum utama yang terdapat di negeri Melaka. Seperti mana yang kita sedia maklum ya, negeri Melaka ni mengalami satu proses evolusi yang cukup panjang dengan kedatangan pedagang-pedagang, dan pernah diceritakan dulu satu ketika dahulu pelabuhan negeri Melaka terdapat lebih orang kata 80 bahasa yang dituturkan di pelabuhan negeri Melaka pada suatu ketika dahulu. Jadi di situ sendiri sudah menggambarkan betapa integrasi pelbagai kaum masyarakat antarabangsa telah berhimpun di negeri Melaka, dan hasil daripada percampuran tersebut telah menghasilkan satu orang kata masyarakat yang unik di negeri Melaka, sebab kerana kekuatan perdagangan pada waktu itu. Jadi ini telah menghasilkan pelbagai masyarakat unik yang ada di Melaka. Kalau sebagai contoh yang umum pun mengetahuilah, iaitu yang terkenal sekali tentulah masyarakat peranakan. Dan masyarakat peranakan juga terdiri daripada masyarakat peranakan Baba Nyonya, macam Baba Ellen tadi, ada masyarakat Ceti macam Wenila tadi, dan juga ada juga masyarakat Portugis, dan juga kaum minoriti yang lain lah. Kita pun ada orang asli juga, dan untuk orang asli kebanyakannya adalah suku kaum Temuan yang berada di pedalaman negeri Melaka lah, selain masyarakat Melayu, Cina dan India yang lainnya. Jadi percampuran budaya ini menjadikan budaya masyarakat peranakan itu satu budaya yang unik, yang sukar untuk kita lihat di mana-mana tempat pun. Mungkin negeri lain ada, tetapi uniknya kebanyakannya dari Melaka tu. Keunikannya berlakunya asimilasi budaya yang panjang dari segi sejarahnya, menyebabkan keunikan dan juga kebudayaan negeri Melaka ini terkenal bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Mungkin ada penonton kita yang tak pernah berkunjung ke negeri Melaka ni dan ingin mengetahui pertama kali dengar berkenaan masyarakat Baba dan Nyonya, peranakan dan juga masyarakat Ceti. Jadi mungkin ada juga penonton nak tahu bagaimana dari segi budaya, bahasa, pakaian mereka. Untuk masyarakat peranakan uniknya mereka kerana mereka berasimilasi budaya, dan macam kita lihat tadi kalau masyarakat Baba ni mereka masyarakat peranakan Cina dan kalau ikut dari segi sejarah lah kalau kita sentuh sikit sejarah, masyarakat peranakan Baba Cina ni dipercayai berasal daripada bukan saja kehadiran pedagang, tetapi yang bermula impaknya adalah apabila perkahwinan Puteri Hang Lipa dan Puteri Hang Lipa bersama Sultan Mansur Shah. Dan sewaktu perkahwinan itu berlaku Sultan Puteri Hang Lipa turut membawa 500 orang pengikutnya bersama Armada Laksmana Cheng Ho. Pada zaman dinasti Ming dan mereka pada waktu itu Sultan Mansur Shah telah menempatkan mereka di Bukit Cina, dan di puncak Bukit Cina pada waktu itu adalah istana Puteri Hang Lipa lah, isteri baginda. Jadi hasil daripada percampuran tersebut maka terjadilah masyarakat Baba Nyonya sekarang yang berada di Melaka ini. Dan begitu juga dengan masyarakat Ceti hasil daripada perdagangan pada waktu tu perubahan monsun. Jadi mereka kalau nak balik jauh, jadi mereka kena menetap di Melaka selama 6 bulan. Jadi hasil daripada situ mereka berkahwin dengan masyarakat tempatan dan berasimilasi budaya sampailah sekarang. Asimilasi budaya tu cukup menarik Betul. Mereka mengenakan kebudayaan tempatan, tapi dalam masa yang sama masih lagi mengekalkan identiti mereka. Betul. Jadi itu antara keunikannya lah berkenaan kepelbagaian kaum dan juga tradisi di negeri Melaka. Jadi bagaimana Puan melihat dari segi integrasi kaum, khususnya dalam generasi muda, generasi kini, khususnya dalam kita menjaga keharmonian di negeri Melaka? Integrasi kaum sangatlah penting
penting ya, dan di Melaka sendiri ini dapat dilihat dengan jelas mereka hidup dalam satu masyarakat yang harmoni. Malah ada juga terdapat sebatang jalan di Negeri Melaka tu di mana ada semua tempat ibadat pelbagai kaum di situ ya. Ada kuil ya, ada masjid, semua bersebelahan. Ada tokong Cina ya, di Jalan Tukang Emas ya. Kalau nak lihat di sekitar Jongkor Walk lah. Jadi di situ sendiri kita dah lihat betapa integrasi kaum ni telah lama diamalkan. Alhamdulillah. Dengan harmoninya. Sebab itulah mereka boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik ya, boleh berpantun, mengamalkan kebudayaan yang tersendiri ya. Tetapi di dalam masa yang sama mereka juga turut berasimilasi dengan masyarakat tempatan ya, bergaul dengan baik ya, dan ada persembahan kesenian yang tersendiri ya, dondang sayang yang mendapat pengiktirafan oleh UNESCO. Mereka pun turut amalkan ya. Begitu juga dengan pantun ya, macam tadi tengok Baba Ellen ya, 2-3 pantun sekali das dia cakap. Wow, itulah jadi itulah uniknya percampuran ataupun asimilasi budaya ini, dan kita lihat di situ integrasi, kita dah hidup secara harmoni selama beratus tahun ya, dan secara muhibah. Jadi ini sesuatu yang amat menarik sekali, saya kira harus kita praktikkanlah sebagai satu keluarga Malaysia yang harmoni. Ya. Itu kita namakan sebagai semangat keluarga Malaysia Betul, ya saya. Kita semarakkan. Jadi apa antara inisiatif-inisiatif daripada pihak JKKN untuk memartabatkan kepelbagaian budaya di negeri Melaka untuk kita tonjolkan ke pentas dunia? Ya. Untuk Jabatan Kebudayaan sendiri, antara program-program yang kita laksanakan, kita ada program penyelidikan ya, perantisan untuk memastikan kebudayaan ini terpelihara bersesuaian dengan dasar kebudayaan negara. Ya, ada 7 teras di dalamnya, dan kita ada mengikuti teras yang ketiga lah, iaitu teras pendidikan dan pemeliharaan, di mana kita memelihara budaya ini ya dengan secara integrasi bersama dengan etnik yang ada ya, dengan kita mengadakan program bimbingan ya untuk generasi muda lah, terutamanya bagi mereka meningkatkan apresiasi mereka lah. Sebab kita pun tahulah kan, perkembangan lifestyle, gaya hidup semua dah berubah. Jadi kita perlukan satu suntikan untuk generasi muda ini mempelajari budaya itu. Itulah peranan bagi kita semua pihak dalam kita menjaga keharmonian dan juga kita mengekalkan identiti masyarakat kita yang kaya dengan pelbagai budaya, warisan dan juga sejarahnya. Itu antara keunikan di negeri Melaka lah yang kita tonjolkan kepada anda. Sebenarnya selamat pagi Malaysia at Melaka, Melaka negeri yang cukup bersejarah ini. Jadi Puan, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat kepada seluruh masyarakat Malaysia sekarang ini, keluarga Malaysia menyaksikan kita, untuk kita terus mengekalkan keharmonian kita. Ya, saya harap semua rakan-rakan kita di luar sana sama-samalah kita mengekalkan keharmonian ya. Pelbagai kaum menjaga tata susila, mempercayai ataupun orang kata kita menghargai ya kepercayaan orang lain ya. Jadi kita tak sukalah serangan-serangan cyber ya. Netizen-netizen yang cakap bukan-bukan di dalam Facebook, kita hentikan semua itu. Kita hiduplah secara muhibah dan harmoni. Sebab bukan mudah para pemimpin kita dulu ya untuk mengekalkan kestabilan beratus tahun ni, dan tidaklah juga sukar kalau kita nak menghapuskan semangat tu hanya dengan kata-kata yang tidak baik ya di media sosial terutamanya. Jadi saya menyuruh kepada pengguna media sosial, gunalah media sosial dengan bijak. Tanamkan ataupun semaikan semangat, cintakan pelbagai kaum rakan-rakan kita ya. Kan indah kan kita hidup sebagai satu keluarga Malaysia yang harmoni, yang besar. Kita ada masyarakat majmuk ya. Betul. Kita boleh berbusana berkebaya nyonya, berbaju kurung, berconsam. Jadi kita berkongsi, orang kata, asimilasi budaya itu dengan pakaian, dengan bahasa dan sebagainya. Baik. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ezina Alias, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka.